9 bulan jualan RM 2 juta. Alright. So, yuk. Hai, pagi. Apa khabar semua? Sekarang ni saya berada di Kuantan. Okey. Saya jalan-jalan. Test 1 2 3, test 1 2 3. Kamera, mirror. Alright, pagi. Apa khabar semua? Assalamualaikum semua. Okay. Saya sebenarnya tadi jalan-jalan nak cari kedai makan. So jalan kaki je. Dan sekarang ni saya on the way nak balik ke saya punya camping punya site lah. Tapi kali ni saya nak lalu tepi pantai. Alright, so sambil-sambil saya jalan balik ni, saya nak berkongsi lah macam mana saya buat jualan dalam masa 9 bulan. Boleh buat jualan lebih kurang 2 juta ringgit. Ok, so sebelum tu saya nak check pada yang menonton ni, boleh tak dengar suara saya dengan jelas, video semua clear? Kalau boleh dengar, cuba komen. Dan sebelum tu saya perkenalkan diri saya lah. Nama saya Wahid bin Abdul Rashid. Saya merupakan founder kepada Greenmetric. So Greenmetric ni kita adalah platform tempahan kereta sewa. Senang cerita, kalau nak sewa kereta, masuk je dekat kita punya website, boleh tempah kereta sewa. Dan nanti saya punya team, kalau diorang terima tempahan, diorang akan tanya dululah ada tak sesiapa yang ada kereta sewa. Dan kalau ada, nanti saya punya team akan communicate lah dengan orang yang nak sewa kereta. Okay, so saya dah buat bisnes kereta sewa ni actually dah lama, daripada tahun 2006. 2006 masa tu saya masih lagi bekerja dekat universiti. And then kenapa saya mulakan bisnes kereta sewa? Sebab masa tu saya ada masalah kewangan, saya ada masalah hutang yang banyak. And then saya start bisnes kereta sewa. Saya beli kereta 2 biji. Masa tu modal dalam RM3,000 lah. Dan saya sewakan. Alhamdulillah lah, daripada bisnes kereta sewa tu so dapat lah dengan modal RM3,000 sampai ke muncak saya dapat buat jualan sampai RM5 juta setahun. Alright, jangan tiba-tiba dah harga pula. Ada. Rupanya kalau kita live tepi laut lah, kita akan cepat dah harga. Jangan saya minum dulu. Patut lah, dia rasanya ada air garam ni, air garam. Jangan saya baca komen. Saya dekat sini orang panggil Blackstone. Batu hitam. Dekat ni Kuantan, dekat Kuantan. So inilah saya seronok sebab bila saya buat bisnes SKV, so bisnes ni 100% online. And then saya boleh buat bisnes dekat mana-mana saja. Alhamdulillah. Yang ni yang saya nak. Alhamdulillah, freedom. Saya boleh berniaga dekat mana-mana saja. Okey, jangan saya baca komen. Macam mana tuan marketing and berapa lama bisnes tuan baru orang nampak? Okey, bisnes kereta sewa. Saya kereta sewa saya tak nak cerita sangat lah. Tapi alang-alang you tanya kan. Okey, saya cerita sikit lah pasal kereta sewa kan. Tapi sebenarnya kereta sewa ni berdasarkan pengalaman, benda tu tak mudah. Dan lambat, risiko tinggi kan. So kalau ada bisnes lain yang lebih bagus, you fokus lah buat benda lain yang lebih bagus kan. Masa saya mula bisnes kereta sewa tu tahun 2006, saya tak ada pilihan.
Sebab apa, saya masih bekerja dekat universiti. Kerja pukul 8 sampai pukul 5 kan. So nak berniaga tak boleh. And then yang saya nampak adalah buat servis kereta sewa lah. Sebab apa, kereta sewa ni kita beli kereta, kita sewakan, lepas tu tak payahlah nak manage ke apa-apa kan. So bisnes kereta sewa ni dia macam business vending machine. Kita beli kereta, kita sewakan. So kereta tu buat duit. Kalau macam bisnes lain ni nak kena buka kedai tak boleh lah kan. Tetapi sekarang ni teknologi pun dah canggih, sistem pun dah power kan. So sekarang ni walaupun you bekerja makan gaji, you boleh buat bisnes. Tak payah buka kedai pun. Macam saya ada ejen bawah saya, dia cikgu sekolah. Isteri dia cikgu sekolah, suami dia penganggur, tak ada kerja kan. Sebulan dia punya commission RM12,000. Jual produk SKV je. Alright, lepas tu macam isteri dia ni kerja cikgu, saya tanya, cikgu gaji berapa? Sebulan dia kata dalam RM4,000 kan. So dia buat bisnes SKV ni tak sampai 6 bulan. Sekarang ni dia punya commission dia dalam RM12,000. Alright. Sekejap best boss sampai sampel je buat bisnes. Batu hitam ke bawah? Betul batu hitam. Alright, lepas tu dulu pernah dapat email sewa kereta dari bos je. Dulu masa 2006 bisnes saya tu start meletup 2008 lah. Sebab apa, saya banyak dapat corporate kan. Lepas tu 2013 saya start dapat partnership dengan company lah pada overseas kan. So saya dapat customer daripada overseas banyak gila kan. Tapi kalau macam sekarang ni you nak buat, boleh lah nak buat, tapi saya tak nampak lagi kawan-kawan saya yang buat bisnes kereta sewa jadi jutawan. Tak nampak lagi. Sangat jarang lah untuk kita jumpa jutawan kereta sewa. Alright. So kali ni saya nak cerita pasal bisnes yang saya buat sekarang ni. Bisnes kereta sewa sebenarnya masih lagi jalan. Cuma bisnes tu saya dah hand over dekat saya punya team. Minta dia orang handle lah. Kalau ada orang nak sewa kereta, team saya handle lah. So saya tak ambil pot sangat lah pasal bisnes kereta sewa kan. Cuma kalau ada tanya soalan apa semua, saya boleh jawab lah kan. Alright, ada tak nak tahu macam mana saya join satu company. Saya baru join je 9 bulan. Dan Alhamdulillah jualan saya lebih kurang 2 juta. Dan saya punya net profit lah, keuntungan commission lah daripada bisnes tu lebih kurang RM170,000. Dan modal untuk join bisnes ni RM65.40 je. Kalau Semenanjung RM65.40, Sabah Sarawak RM72.90, Singapura RM81 modal dia. Macam kereta sewa kan, paling-paling you kena ada RM4-5,000 lah modal kan. Nak beli kereta, nak apply loan, nak sediakan tempat, bla bla semua kan, modal besar. And then sekarang ni persaingan pun kereta sewa banyak, terlalu banyak. Alright. And then Grab ada kan. Lepas tu ada banyak platform lah, Soka lah, Travel lah semua kan. So it's not easy kan. Benda tu tak mudah lah. Boleh nak buat, tapi saya tak jumpa lagi kawan-kawan saya yang buat bisnes kereta sewa yang jadi jutawan. Memang very slow punya bisnes lah. Alright. So sebenarnya masa sebelum PKP saya memang tak ada buat bisnes lain. Saya memang betul-betul fokus kepada bisnes kereta sewa kan. Saya memang betul-betul buat bisnes kereta sewa. Tetapi sebenarnya start daripada tahun 2015, bisnes kereta sewa saya tu sebenarnya dah struggle lah. Dia struggle. Kenapa? Saya pun baru perasan lah, kenapa bisnes aku struggle. Sebelum 2015 bisnes saya okey, Alhamdulillah, memang buat duit. Sebulan untung RM30,000, RM40,000 kan. Tetapi selepas 2015 bisnes saya memang agak struggle lah. And then saya pun selepas beberapa tahun baru saya perasan lah kenapa bisnes tu struggle. Ada tak nak tahu? Ada tak nak tahu kenapa bisnes kereta sewa sejak 2015 bisnes tu dah struggle? Ada ke orang tengok saya punya live ni? Alright. Okay, so 2015 tapi saya cerita ni bukannya saya nak salahkan siapa-siapa. Bukannya ni semua ni salah saya sendirilah kan.
tak ada ilmu kan, buat bisnes tak ada ilmu. So 2015 kalau you ingat masa tu Malaysia menguatkuasakan GST, Good and Service Tax. So sebelum 2015 tak ada GST. Bisnes saya very simple lah. Kalau orang nak sewa kereta, bagi duit, and then saya bagi kereta. Lepas tu kira lah berapa kita punya income setahun tu, and then tolak semua kos, bayar je cukai. Very simple punya bisnes. Tak payah sistem canggih apa semua, tak payah ada pekerja yang ramai kan. Very simple punya bisnes. Tapi lepas GST je, memang bisnes tu still ada, tetapi kos untuk manage GST tu memang sangat tinggi lah. First kali saya kena macam dulu kan, kita pakai Excel pun dah okey dah, tapi bila GST je tak boleh pakai Excel, kena pakai software kan. Software tu pula kita kena pakai yang cloud ni, yang online kan. Sebab apa, masa 2015 tu saya dah ada banyak cawangan. So setiap cawangan dia kena ada account dia sendiri kan. And then untuk sistem tu saja, company saya kena bayar 12,000 setahun. Bapak gila mahal kan. Tapi tak apalah, kalau tak bayar kan kena denda pula kan. Alright. Lepas tu bila kita dah guna bayar sistem tu, rupa-rupanya sistem tu bukannya boleh running sendiri kan, kena ada orang manage. So saya pun mula-mula isteri saya yang handle, tapi kerja tu jadi banyak. Lepas tu kita pun ambil pekerja seorang. Pekerja yang seorang tu pun tak boleh handle, banyak sangat kerja, tambah lagi pekerja. Dan end up saya ada 4 orang pekerja yang handle bagian account je. Kenapa banyak sangat? Kenapa perlu pekerja yang ramai? Okay, masa GST tu, so macam semua duit sewa lah. Duit sewa kalau tak kisahlah customer bayar cash ke, bayar transfer ke, bayar pakai cek ke apa semua kan. So duit tu kena make sure masuk dalam account company. Lepas tu kita kena buat tax invoice. Alright. Lepas tu kita kena declare lah berapa kita punya ni, and then kita bayar lah GST apa semua kan. Lepas tu macam duit tu bukannya semua duit saya tau. And then duit tu adalah sebahagiannya adalah duit lisensi. So lisensi ni pun dia orang nak claim duit tu, dia kena submit claim kan. Lepas tu kena ada sistem lah. Kalau tak ada sistem memang pening kepala lah. So saya punya staff ni, dia nak kena check duit masuk, dia nak kena buat tax invoice, dia nak kena submit untuk bayar GST. Lepas tu dia nak kena check claim daripada lisensi. Lepas tu dia nak kena release payment. Banyak gila kerja kan. Saya punya transaction sebulan dalam 400,000, 500,000. Memang banyak gila transaction. And then macam setiap payment tu, macam kalau customer bayar pakai kad kredit kan, dia ada transaction fee. So nak kena kira tu semua. Memang banyak kerja gila. Alright. Tak, saya kat Kuantan. Kuantan. Alright. So bayar sistem saja dah 12,000. Lepas tu gaji pekerja sebulan saya spend dalam 6,000 untuk 4 orang pekerja yang handle bahagian account. 6,000 kali dengan 12 bulan, setahun saya kena spend untuk gaji pekerja yang jaga account saja 72,000. Alright. So cost tu jadi tinggi. And then bila ada pekerja, dulu saya bukannya ada pekerja pun, saya, isteri saya, adik ipar saya, lepas tu kawan-kawan saya yang manage kan. So kita just bayar gaji basic. Lepas tu dia orang pun ada kereta, ada commission. Dia orang ni macam business partner saya lah kan. Tapi bila saya start ambil pekerja, pekerja ni confirm lah kena bayar KWSP kan. And then saya kena tambah lah staff bahagian operation, bla bla apa semua kan. Okay, so dekat situ saya sampai satu tahap saya ada 10 orang pekerja. Saya ada programmer, saya ada yang bahagian sale, bahagian marketing, bahagian account kan. So semua sekali pekerja saya ada 10 orang. Dan pekerja ni, once kita dah ambil dia orang ni sebagai pekerja, kita kena bayar KWSP lah. Alright. Saya dah sampai. Okay, nampak tak saya punya motor? Saya nak tunjuk you all. Sekarang ni sebenarnya saya duduk dekat tepi laut tau. And then saya sewa motorhome. Ni motorhome yang saya sewa lah. Alright. Nampak tak? Ni motorhome. Seminggu 3,000. Jangan sambil-sambil tu saya tunjuk. Alright.
Ni motorhome. So saya tak nak duduk hotel. Saya nak duduk dekat motorhome, dekat ni tepi laut kan. Kita parking lah. Kita parking. So dekat sini memang dia ada plug dia. Plug dia, so kita boleh ni, right. Lepas tu yang ni dia connect dengan kereta lah. Alright, so dalam ni semua ada aircon. Nak tengok dalam. Kejap isi saya tak pakai tudung tu. Nanti saya bagi dia ni. Bi, ada orang nak tengok dalam ni. Selerak sikit lah. Sekejap. Ada nak tengok dalam ke? Okay. Sorry lah, selerak lah. Ni anak saya Arjuna. Dia duduk dekat atas. Alright. Lepas tu Alif. Ni kita orang ada meja lah, meja kecil kan. So inilah isteri saya yang tercinta. Tapi sorry lah saudara. So dekat sini adalah meja. Tapi kita orang tak masak lah. Right. Ada aircon. Aircon dekat atas ni. Jangan saya remove dululah yang ni efek ni. Okay, ni aircon kat atas. Right, so anak saya duduk kat atas ni kan. Are you okay, Dek? Tak panas? So ni saya bahagian driver lah. So bila kita parking dekat campsite ni, TV pun ada. Tapi saya tak tengok pun. Ni toilet dia. Toilet nak mandi pun boleh. Nak buang air besar boleh pun semua kan. Kan. So ini you all duduk. Dapur pun ada. Ini actually dia pakai dapur gas. Sinki ada. Alright. Tempat simpan barang apa semua kan. Complete lah. Dia ada bateri dia. Sini bateri. Ni bateri dia. Alright. Tapi sekarang ni saya parking dekat campsite tau. Dah habis. Saya parking dekat campsite. So dekat sini ada port lah, port untuk charging. Satu malam RM50. Ni nampak port charging. Alright. So dekat sini pun ada kawan-kawan lah yang dia orang bawa pakai kereta, dia orang punya camping. Saya beli. Ni dia orang. Bukan saya beli, sewa je. Yang ni sewa. Alright. Sewa satu hari. Kalau sewa satu hari RM600. Tapi saya sewa seminggu, dia bagi special lah RM3,000 lah. Okey lah, sekali-sekala kan. Tapi kena booking awal. Kena booking 2 bulan awal. Pantai mana tu bang? Sini dia panggil Blackstone. Dekat Kuantan. Kan. So saya memang dah lama teringin nak duduk tepi laut, nak tidur tepi laut kan. Malam tadi kita orang tidur best gila kan. Alright, you all ada masa sewa lah satu. Tapi ni bukan saya punya tau. Saya sewa kawan punya. Kalau beli saya ada tengok juga dalam RM75,000 ke RM150,000 lah. Yang ni second hand tau. Dia orang import daripada Japan. Yang ni dia orang second hand import daripada Japan lah. Tapi condition still okay lah. Yang ni diesel tau. Dekat rumah saya. You budget lah dalam RM100,000, RM150,000. You boleh tengok lah apa, Motorhome Malaysia ataupun Karisma Motor kan. Ini company dia lah. Alright. So sambung cerita.
Ini yang saya seronok tu bila saya join company ni. So saya boleh bisnes dekat mana-mana saja. Kita orang sewa sewa motorhome ni, duduk tepi pantai, boleh run bisnes. Beli sebiji bang, kasih sewa bang, masyuk. Tak. Tapi kalau saya nak beli, actually dia ada satu company tu, kita boleh beli 4x4. Lepas tu kita boleh pasang dekat belakang tu. Dia macam built in lah. Dia jual benda tu. Berapa ribu saya tak tahu lah kan, macam ni dalam 150,000 je tu lah. Waalaikumsalam. Yang ni satu hari sewa dalam 600. Memang kalau you nak sewa ni, you kena booking 2 bulan awal. Sebab apa, memang fully book. Saya pun nak sewa actually 2 minggu, dapat sewa seminggu je. Nanti ada orang sewa lagi. Memang hari-hari jalan. You bayangkan kalau satu hari, kalau seminggu 3,000, kalau sebulan paling-paling dia dapat 12,000 kan. 2 tahun confirm dah balik modal kan. And then dekat sini memang ada tapak lah untuk kita parking, tandas disediakan. Yang ni dia pakai lesen biasa, lesen kereta je. Lesen kereta saja. Sebab apa, dia 4 tayar. Pakai lesen D pun boleh. Dia berat dia tak sampai 3,000 kilo lah. Dia 4 tayar. Pakai lesen kereta pun boleh, tak payah pakai lesen lori. Aku dah promote ni pula kan. Aku nak promote pasal SKV, dah promote ni pula. Tak apa. Ada lagi nak tanya? Ada lagi tak nak tanya pasal motorhome ni? Senang tak nak drive? Dia okey je. Ni auto tau. Ni kereta ni auto. Sekejap saya. Ni tower saya gantung. Kereta ni auto tau. Tu. Nampak auto. So siap TV, kamera semua kan. Dia macam lori lah. And then dia ni diesel. Senang je. Automatic, bukannya manual. Cuma kereta ni dia tak ada power lah. Kalau naik panjat bukit tak boleh lah. Memang tak larat. Motorhome syarikat kat mana ni? Yang ni saya sewa Karisma Motorhome. Di mana lah nama company dia dah? Dia tak ada tulis kat sini lah. You tengok lah Karisma kan. Okay, lagi sekali bang, berapa harga on the road? Kalau macam ni 150,000 lebih lah. 150,000 lebih kan. Dia ni recon tau. Okay, sewa kalau satu hari 600. Kalau macam saya sewa seminggu 3,000. Kan. Betul. Kat YouTube banyak dia punya toke dia alung. Okey lah. Tapi dia ni yang saya tahu dia tak banyak, dia ada 3 biji je. Dia ada 3 biji je motorhome. So kalau nak je kena order, kena sebulan 2 bulan. Ni saya order lama dah. Saya booking lama dah baru dapat. You kalau you nak sewa, you tak boleh last minute. Sebulan saya target lah, paling-paling dia boleh dapat dalam, kalau sebulan dia dapat sewa 2 minggu dah 6,000 kan. 6,000. Right, memang kalau you beli Velfire ke Alphard sebulan paling-paling Velfire kalau kerajaan sewa 4,500 kan sebulan kan. Yang ni paling-paling 9,000 boleh dapat lah, 12,000 boleh dapat. Masa tidur pakai aircon. Malam tadi kita orang tidur pakai aircon. Tapi aircon dia tu kena pakai power. Lepas tu macam dia pun dia ada bagi genset. So kita boleh pasang genset lah untuk on aircon. Macam bagus kalau you sewa ni. You cari camper site macam ni yang ada plug. Macam sini saya bayar sewa RM50 satu malam. Dia bagi lah plug untuk kita cas. Lepas tu tandas dia bagi. Lepas tu macam sinki. Kira ada jugalah dia sewa ATV kan. ATV. So okey lah mah, RM50 you boleh duduk tepi laut kan.
You bangun-bangun tidur je, tengok laut kan. Tengok laut, so boleh dengar. Tak bahaya tak, okey je. Yang ni memang kawasan memang tertutup. Kita masuk ni kita kena bayar. Memang ada orang jaga. Alright. Solar punya ada bang. Solar yang ni tak ada. Yang ni dia tak ada solar. Kalau solar dia tak cukup kuat. Tak cukup kuat. Tapi malam ni saya ingat saya nak tidur, saya nak buka tingkap lah. Nak buka tingkap so angin laut kan. Kan. Alright. Ada lagi nak tanya soalan? Tapi kalau saya lah, saya cari van yang tinggi kan. Lepas tu seat belakang tu saya buang semua. Macam saya tak perlu dapur. At least ada tandas, tempat mandi. Lepas tu tempat tidur kan. So ini major lah. Boleh lah cari lah van Ford Transit ke apa semua, and then buat sendiri pun boleh. Alright, jangan saya baca komen. Yang ni aircon kereta pun ada. Boleh ke nak tidur pakai aircon kereta? Boleh. Kita on enjin, boleh pakai aircon kereta. Boleh, sejuk. Lepas tu kalau nak sejuk lagi, pakai aircon yang tu lah. Tapi kena pakai, sama ada kita pakai elektrik ataupun kita pakai genset. Genset pun dia bagi. Alright, okay, sambung balik cerita tadi. Okay, habis dah cerita pasal motorhome tu. Kalau you nak tu nanti you carilah Karisma Motor. Okay, so hari ni saya nak cerita macam mana saya buat jualan dalam masa 9 bulan 2 juta ringgit. Okay. So start 2015 bisnes saya memang struggle tuan-tuan, memang struggle. Disebabkan GST lah. Tapi sebenarnya saya tak salahkan GST. GST tu bagus. Tapi GST tu dia bagi meningkatkan kos kepada company saya. Nak kena bayar sistem RM12,000. Lepas tu nak kena gajikan pekerja 4 orang RM6,000 sebulan kan. So dekat situ saja saya dah habis. Nak manage GST saja saya dah habis dekat RM80,000 setahun. Alright, lepas tu and then masa sebelum 2015 tu saya adalah juga pekerja. Tapi pekerja ni tak adalah macam yang kerja dengan saya adik saya, isteri saya, lepas tu kawan-kawan saya apa semua kan. So kita orang just kampung punya style. And then bila start ada pekerja untuk akaun ni memang sah-sah lah dia orang ni kena bayar KWSP kan. Sebab apa, kalau tak bayar KWSP dia orang report saya yang kena. Alright. So macam kalau orang yang bisnes ni mungkin dia faham lah. Kalau macam yang tak pernah berniaga mungkin dia tak faham. So bila saya ada pekerja lebih kurang 10 orang, kita bayar gaji. Lepas tu dia orang pun kita tolak lah daripada gaji dia orang untuk KWSP. Tetapi company pun kena bayar bahagian company untuk KWSP. So apa yang berlaku tuan-tuan, masa tu saya kira boleh dikatakan setiap bulan lah staff daripada KWSP call saya, minta payment. Sebab apa, company saya dah start lewat bayar. Kita bayar tapi lewat. Sebab apa, nak atur payment tu, nak bayar tu, bayar ni apa semua. And then KWSP tu kadang-kadang kita terlewat bayar. So bila terlewat bayar, KWSP ni dia tak ada lain lah, dia akan call business owner lah. So saya lah yang dia akan call. Dia akan call, tak kisahlah siang, malam, pagi, petang, cuti ke tak cuti ke, dia akan call. Kalau saya tak angkat, dia akan WhatsApp apa semua. Memang hari-hari dia call. Saya naik stres. Sebab apa, kita dah struggle nak cari duit kan. Lepas tu dia hari-hari minta duit nak bayar. Kalau tak bayar nak kena penalti. Lepas tu sampai saya kena ugut, nak kena bawa ke mahkamah. Sebab apa, tak bayar KWSP. Sebab apa, company saya memang struggle masa tu tuan-tuan. Alright. So saya memang stres lah. Dekat sini ada tak sesiapa yang berniaga dan you ada pekerja dan you kena bayar KWSP? Kalau bisnes you okey, alhamdulillah. Tapi kalau bisnes you struggle, you nak kena bayar tu, bayar ni apa semua. So orang yang berniaga tu mungkin dia faham lah kan. Ada tak kat sini yang berniaga, dia ada pekerja dan dia bayar KWSP, and then you struggle untuk bayar tu. Ini hari-hari staff daripada KWSP call you minta apa semua kan. Saya pun kadang-kadang cakap juga dekat staff, tuan, saya punya bisnes teruk tuan, memang ni lah, tak ada duit sangat apa semua. Dia orang tak kisah.
saya tak peduli, saya tak nak dengar benda tu. Yang penting kau kena bayar every month. Kalau you tak bayar, kita akan kenakan penalty. Kalau 3 kali you lewat, kita akan bawa you ke mahkamah. Saya cakap, gila punya kerja ni. Aku dah lah ya, memang faham, saya dah rasa kan. Memang macam pekerja kita kan dia faham pun kan. Dia kerja dapat tiap-tiap bulan dapat gaji lah. Kita ni business owner tak tidur malam nak fikir bayar tu bayar ni apa semua kan. Oh, saya memang stress lah. Alright, so nak kena bayar KWSP lah. Lepas tu macam yang penalty sikit-sikit tu tak ada masalah. Tapi saya memang kena naya betul lah. Kena naya betul. Saya buka company tu 2011 tau, 2011. Lepas tu macam saya bukannya pandai sangat pasal business account, memang saya tak pandai. So memang banyak benda lah yang tak lengkap kan. Lepas tu tapi kita cuba settle kan. So 2011, 2012 kita settlekan apa audit kan. Lepas tu 2013, 2014 apa semua struggle dalam keadaan tak tahu tu settlekan jugalah. Masuklah 2015 kita cuba submit, tapi memang submit tu memang submit lewat. Sebab apa, saya tidak ada pekerja yang betul-betul manage benda tu. Dan kita cuba settlekan tapi lambat. And then untuk audit 2015 tu saya hantar lewat. Saya ingat lagi masa tu kita declare kita punya profit tak sampai 50,000 kan. Sale masa tu lebih kurang 5 juta. Tapi dengan segala komitmen apa semua, saya just kita kira-kira kita punya profit tak sampai 50,000 lah, net profit kan. So submit lah dekat LSDN. Tapi masa tu tuan-tuan, LSDN dia tak puas hati. Dia tak puas hati. Betul ke sale 5 juta profit 50,000 je kan. Lepas tu dia kata dia nak buat audit, dia nak check kan. Alright, Waalaikumsalam. Saya jual produk SKV. Saya jual produk SKV. Tapi saya tak boleh nak tunjuk produk tau. Saya tak boleh. Kalau saya tunjuk produk, memang TikTok dia akan macam end saya punya ni. Kalau you nak jadi ejen apa semua, you boleh WhatsApp saya. Sekarang ni saya mencari sesiapa yang nak jadi ejen SKV. Sekejap saya tunjuk saya punya ni. Saya cari sekejap. Ni produk yang saya jual. Tapi itulah, saya tak boleh nak tunjuk produk. Kalau saya tunjuk produk, dia akan end saya punya ni. Ni kot. Okay, ni bisnes yang saya buat. Alright. Okay, tu gambar isteri saya 2 juta 9 bulan kita join. Kita punya jualan 2 juta dan kita punya profit dalam 170,000. So kalau bahagi dalam 20,000 lah kita punya net profit kan. Waalaikumsalam. Ada tak sesiapa yang sedang mencari peluang bisnes? Ada tak sesiapa yang nak buat nak jana income? Kan? So saya nak cerita ni. Tapi sebelum saya cerita tu, saya nak cerita bisnes yang saya buat dan apa, macam mana bisnes saya tu boleh melingkup. boleh jatuh kan. Alright. Okay, kalau you nak jadi ejen, you WhatsApp saya dekat saya punya bio. Alright. Masa tahun 2015 tu actually kita submit untuk cukai tu kita hantar lewat lah. Saya ingat saya hantar dalam tahun 2017, 2018 memang lewat kan. Sebab apa, yang lepas-lepas pun dah dragging kan. So nak settlekan tu ambil masa, memang terlewat. So untuk 2015 kita punya sale dalam 5 juta. Kita buat lah, macam net profit dalam 50,000 lah, bawah 50,000. So kita ingat cukai tu tak adalah banyak walaupun kena penalty. Tapi masa tu LHDN dia tak puas hati. So dia nak buat audit. Lepas tu dia datang lah. Dia datang. So macam saya ni pun, saya tak pandai bab account ni. Saya tak pandai bab tax. So LSDN dia terjumpa kita ada benda yang kita tersilap. So dekat situ saya ada banyak kereta tau. Saya ada banyak kereta. Dan kereta-kereta tu ada kereta atas nama personal, ada kereta yang saya ambil pajak kan. So LSDN dia nampak benda tu. So bayaran untuk installment kereta tu, LSDN cakap benda ni tak boleh dikecualikan cukai. Sebab apa, saya tidak ada agreement antara owner kereta dengan syarikat. Tak ada agreement. So segala payment untuk bayar loan kereta tu tak boleh dikecualikan cukai. So kena bayar cukai. So daripada situ
tak silap saya kena penalti lah. Penalti dengan cukai RM230,000. RM230,000. Duta Patnel. Duta Patnel. Malam ke? Tak, siang. Ni siang. Okey. Cerita produk apa kecantikan? Ni produk kesihatan. Saya tak boleh nak tunjuk produk tau. Kalau saya tunjuk produk memang TikTok dia akan end saya punya ni. Ni saya punya result. Ni isi saya. 9 bulan kita buat sale 2 juta. Alright. Duta dia Patnel. Duta dia Patnel. Ya, saya cari ada tak gambar. Mana gambar? Jap. Ni. Nampak tu? Tu Patnel, tu billboard dia. Tu kawan saya. SKV. Nampak tak? Nampak tak? Tu dia punya billboard. Kita ikhtiar, defend, Patnel, duta dia. Produk kesihatan. Okay, saya cerita sikit pasal SKV lah kan. SKV ni dia jual produk kesihatan. So dia fokus kepada produk untuk kencing manis. Tetapi sekarang ni dia dah tambah produk dan dalam keadaan COVID-19 ni, so dia ada satu produk nama dia Defend. So Defend ni actually dia vitamin je. Cuma kalau kita makan Defend tu, kita punya sistem imun tu kuat. Dan kalau kita kena COVID-19 pun dia tak adalah kita sampai stage 4 5. Sebab apa? Kita punya sistem imun tu dah kuat dan badan kita boleh lawan. So memang banyak testimonial customer bila dia dah kena COVID kan, dia dah sesak nafas, dia makan produk daripada SKV tu, dia kira macam dia kira pulih balik. Dia lawan. Kan? Okey, kesihatan untuk apa bang? Okey, SKV ni dia fokus untuk kencing manis. Alright. Sekarang ni okey, saya cerita sikit lah pasal SKV. Ada tak nak tahu pasal SKV? Sebab apa ramai lagi yang tak tahu pasal SKV ni? Ada tak yang nak tahu pasal SKV? Okay, kalau nak tahu, komen nak tahu. Saya cerita sebab saya rasa saya cerita banyak kali lah. Boleh, darah tinggi. So macam SKV ni, actually dia ada formula untuk kita hidup sihat. Kan? Okay, saya cerita sikit SKV ni. SKV ni, dia ditubuhkan pada tahun 2009. Okey, macam mana, kenapa SKV ditubuhkan? Sebab apa? Dia punya founder dia tu Dr. Syed. Dr. Syed ni dia sebenarnya doktor. Dia belajar dekat Belgium, balik Malaysia, dia kerja dekat hospital Pulau Pinang. Lepas tu dia bekerja dekat hospital Perlis. So masa dia kerja tu, dia kata banyak pesakit dia datang jumpa. Dia jenis perangai datang jumpa dia bawa ubat secupak. You ada tak family you, mak ayah ke tok ke apa semua, yang jenis makan ubat banyak? Dia memang ada manusia yang makan ubat secupak. Setiap hari dia kena makan ubat secupak. Memang kadang-kadang sampai 20 biji, 30 biji ubat tiap-tiap hari. Ada tak kat sini you kenal sesiapa yang ada masalah kencing manis, ada masalah darah tinggi, ada masalah macam-macam penyakit, dan dia hari-hari dia kena makan ubat. Dan ubat ni kalau you makan setiap hari, dia memang boleh merawat penyakit tu, tapi dia akan bagi side effect. Banyak sangat. Macam isteri saya makan ubat painkiller banyak sangat, lalah sampai usus dia putus. Makan ubat banyak sangat, usus dia boleh putus. Gila lah. So ubat ni kita makan sikit-sikit tak apa, tapi kalau kita hari-hari makan ubat, dia akan efek kepada badan kita. Kan? So biasa mak-mak kita, tok-tok kita kan, memang tak bagus makan ubat. So Dr. Syed ni bila dia bekerja dekat hospital, and then memang pesakit dia datang, doktor ada tak apa-apa yang saya boleh makan? Dan saya tak nak makan ubat. Saya nak makan benda-benda yang organik, benda-benda yang semula jadi. Dan bila dia orang ni dia orang makan benda tu, so dia orang boleh kurangkan dos ubat tu. Sebab apa? Ubat ni kalau you makan banyak sangat, dia akan bagi efek. Kadang-kadang ada yang sampai rosak bawah pinggang apa semua kan. It's not good lah. So Dr. Syed ni dia memang pakar dari segi perubatan alternatif.
perubatan yang konvensional pun dia memang dia doktor yang sah. Alright. And then perubatan alternatif pun dia memang expert. So macam Dr. Syed kalau dah ada pesakit, dia datang jumpa dia, tak nak makan ubat apa semua, and then dia cakap kalau kau tak nak makan ubat, kau makanlah suplemen kan. Suplemen, lepas tu dia akan suruh lah dia punya pesakit ni pergi farmasi, belilah suplemen ni untuk settlekan dia orang punya masalah penyakit. Kalau kencing manis, benda ni. Kalau darah tinggi, benda ni. Semua produk-produk tu adalah produk daripada bahan semula jadi. Okay, so pesakit dia ni pun pergilah farmasi. Sampai farmasi, dia orang pening kepala. Sebab apa? Suplemen tu banyak sangat, terlalu banyak jenis dan terlalu banyak brand. Ada brand yang kualiti bagus, ada brand yang kualiti kurang bagus kan. So lalas Dr. Syed ni dia cakap, pening kepala macam ni kan. So baik dia buat produk dia sendiri kan. So dia buat produk dan dia nak make sure produk yang dia buat tu mestilah menggunakan bahan yang berkualiti. Okay, so dekat situlah SKV bermula. SKV bermula adalah untuk membantu orang yang ada masalah penyakit metabolik. Penyakit yang darah tinggi, kencing manis, jantung kan. Kan Malaysia ni kan famous penyakit 3 serangkai kan. So kalau you dah kena kencing manis tu, akan ada banyak lagi lah penyakit-penyakit kan. Alright. So dia 2009 dia start, and then masa tu SKV dia menggunakan sistem stockist agent. Stockist agent maknanya kalau you nak jadi stockist dia modal RM20,000. Kalau you nak jadi agent dia modal RM5,000. Yang tu lah lebih kurang kan. So masa dia orang launch tu, memang SKV ni meletup-letup lah. Sampailah dia punya jualan tu sampai 60 juta setahun. So SKV ni dia zaman-zaman Datuk Vida kan. Masa dia orang tengah naik tu tahun 2009, Datuk Vida masih lagi baru nak start kan. Ali Shukri apa semua kan. So SKV masa tu dia antara brand yang gah 2009. Okay, so dia orang punya jualan pernah capai sampai 60 juta. Dan SKV ni produk dia sudah sampai ke Indonesia. Alright. Harga berapa bang? Okay, nanti you WhatsApp saya. Macam mana you nak WhatsApp, you klik dekat bio, you WhatsApp saya. Nanti saya bagi detail dia. Sekarang ni saya nak cari siapa-siapa yang berminat nak jadi ejen. You WhatsApp saya. Untuk jadi ejen, modal dia dalam RM65.40, Sabah Sarawak RM72.90, Singapura RM81. Better you jadi ejen, lagi best lah you guna. Dan kalau you suka, you promote, you dapat duit. Macam saya guna produk SKV, alhamdulillah lah, free kan. Boleh dikatakan free lah, sambil buat bisnes. Sekarang ni saya punya jualan tu alhamdulillah lah, sebulan lebih daripada RM500,000. Commission tu memang RM40,000, RM50,000 lah. Kan, that's why saya boleh travel, jalan semua. Memang seronok lah. Okay. Tetapi lah SKV ni sebenarnya pada tahun 2015, SKV ni sebenarnya dia melalui zaman kejatuhan. 2015 sebenarnya SKV tu dah hampir-hampir nak ditutup. Kenapa hampir-hampir nak ditutup? So satu, dia orang ni dia orang cuba masuk farmasi. Memang dia orang pernah supply barang dekat farmasi. Dia orang pernah masuk produk dia dekat farmasi Guardian. Tapi lepas tu dia orang kena tipu lah, macam tu, kena tipu kan. So dia orang terpaksa tarik balik. And then bila dia orang masuk ke farmasi, dia punya stocking agent tu macam tak puas hati lah. Banyak yang lari keluar. Lepas tu dia orang pun start masuk ke kedai-kedai jamu. Sama juga kedai-kedai jamu macam beli barang dia, lepas tu buang harga kan. So dia punya stocking agent pun banyak yang tak puas hati, banyak yang lari. So 2015 itulah zaman kejatuhan SKV. So sebenarnya SKV ni hampir-hampir ditutup lah. Alright. Hampir-hampir ditutup, tetapi macam SKV ni produk dia tu bagus. Cuma cara dia tu mungkin salah. And then dia orang start cari balik macam mana nak repair. So 2016 SKV dia punya founder dia, Puan Kartika lah. Actually founder SKV ni dia dua orang tau. Satu Dr. Syed, satu lagi Puan Kartika. Alright. So Dr. Syed ni dia fokus kepada formulation, buat produk. Puan Kartika ni dia fokus kepada operation. So Puan Kartika ni pun bila dia tengok company dia dah nak jatuh apa semua, and then dia pun apa benda dia nak buat kan. So dia kata mungkin dia punya marketing tak betul lah. So dia start pergi belajar kan. And then 2016 dia start pergi belajar. 2017 dia orang start repair lah company dia kan.
So sebenarnya SKV ni bukannya masalah apa, cuma dia tersilap step. Okay, yang pertama, SKV ni dia ada terlalu banyak produk masa tu. Dia ada lebih kurang 20 produk. Dr. Syed ni kerja dia buat produk kan. So produk dia terlalu banyak dan dia tidak fokus. Masalah apa yang dia selesaikan. Okay, yang kedua, dia orang ni bisnes dia tu, kira dia marketing online tu memang ketinggalan SKV ni. Sebab yang run tu, dia punya founder dia tu memang orang lama kan. Dr. Syed umur 50 lebih, Puan Katika pun dah 50 lebih. So dia orang ni banyak menggunakan offline marketing. So online marketing memang dia orang tak gunakan. Okay, produk dah lah banyak, lepas tu masih lagi menggunakan marketing cara lama apa semua. That's why dia punya business tu drop. Okay, lepas tu apa yang dia buat adalah, bila dia start masuk belajar, first kali dia start remove lah. Dia just fokus satu produk, satu penyakit. So dia fokus satu produk, nama dia Phytech. Phytech ni dia untuk rawat kencing manis lah. Okay, lepas tu dia start kuatkan lah online marketing, guna Facebook, guna IG, buat live apa semua kan. So yang offline tu dia kurangkan. And then SKV dia start banner dia punya stocking agent dia masih ada. Lepas tu dia start banner dia punya internal sales team lah. And then pada tahun 2020 dia orang bertukar daripada sistem stocking agent dengan internal sales team, dia tukar kepada sistem dropship. Okay, saya join SKV pada bulan Februari 2021. Masa tu saya join, bisnes kereta sewa saya memang down gila, memang drop gila, memang langsung tak ada income. So saya join, yuran masa tu RM65.40 je. Saya join, saya guna produk, and then saya tak ada masalah kencing manis, cuma saya masalah berat badan. So berat badan saya macam setiap hari naik kan. Lepas tu saya guna produk SKV. So alhamdulillah berat badan saya daripada 81 kilo turun kepada 71 kilo. 10 kilo turun lah dalam masa 2 bulan. Tapi masa tu bulan puasa lah. Ini green screen effect. Green screen effect. So kita TikTok ni kita boleh pakai. Alright, ni kawan saya. Ni ejen bawah saya. Dia dalam masa 8 bulan 1.2 juta. Ni tim saya, Syamim ni. Alright. Adik, kita TikTok ni bagus, kita boleh tunjuk gambar-gambar. Kan? Alright. Kalau you nak jadi ejen, you WhatsApp saya, you klik dekat bio. Alright. So sekarang ni saya mencari siapa-siapa yang nak jadi ejen bawah saya. Modal RM65.40 untuk Semenanjung, Sabah Sarawak RM72.90, Singapura RM81. Okay, so macam mana? Macam saya join pada bulan Februari 2021. So saya pun from kosong, tak tahu pasal produk apa semua. Tapi SKV ni tak susah lah, tak susah kita nak ni. So saya guna produk, and then saya suka produk tu, saya share. So sebab macam dulu saya ada masalah berat badan tau. Berat badan saya memang hari-hari naik kan. Lepas tu saya guna produk dia, nama dia Neutral. So saya minum tu memang alhamdulillah lah, perut buncit, kempis. Lepas tu saya guna satu lagi produk. Saya ada bawa satu produk. Dekat sini ada tak sesiapa yang ada masalah berat badan? Dekat sini ada tak sesiapa yang ada masalah? Jangan saya ambil dia punya ni. Mana ni salah satu produk dia. Jangan saya off dulu lah ni. Saya tak boleh nak tunjuk sangat produk ni. Kan saya tunjukkan nanti. Ni dia punya produk dia. Zero. Dekat sini ada tak sesiapa yang ada masalah berat badan? Ada tak kat sini yang ada masalah perut buncit? Okay, so SKV ni dia sebenarnya kalau kita nak elak makan ubat, nak elak ada masalah penyakit apa semua, so dia ada cara dia. Tapi dia kena bermula daripada gaya hidup dan suplemen. Okay. So macam SKV ni dia ada kalau kita nak hidup sihat lah,
Kalau you tak nak makan ubat, kalau you ada kencing manis, macam mana you nak repair benda tu kan. So SKV ni formula dia ada 4 fasa lah. 4 fasa. Okay, first kali let's say lah you ada kencing manis kan, you ada kencing manis apa semua, ataupun mak ayah you ada kencing manis, you nak kembalikan balik dia punya kesihatan tu. So dia bukannya you pergi beli ubat minum, lepas tu sapu, tak. Dia SKV ni dia rawatannya bermula daripada dalaman. Daripada dalaman kan. Alright. So first kali kalau kita nak hidup sihat, first kali kita kena make sure perut kita ni, usus kita ni bersih. Usus kita bersih. So sebab apa? Punca banyak penyakit datangnya daripada usus kita. So kalau you tak pernah bersihkan you punya usus, so dekat situ biasanya lah dalam perut kita ni akan ada kerak-kerak najis. Kerak-kerak najis yang melekat dekat kita punya usus. So kerak najis ni kalau you tidak buang, dia akan start masuk dekat kita punya salur darah, kan. Bila dia start masuk, dekat situlah datang macam-macam penyakit. Penyakit darah tinggi, kolesterol, kencing manis. Dan kerak najis dekat usus tu, kalau terlalu lama kan, dia masuk dekat kita punya sistem darah je, benda tu dia boleh jadi kanser. Dia boleh merosakkan kita punya sistem badan. So kalau macam mana you nak tahu dalam usus you tu ada kerak-kerak najis yang banyak? Satu, perut you besar, perut you buncit. Macam saya dulu, perut saya buncit gila kan, buncit gila. Lepas tu you dekat perut you tu selalu gatal-gatal, and then you mudah jatuh sakit. Macam saya dulu saya mudah jatuh sakit. Lepas tu dekat perut saya memang selalu gatal-gatal. So dekat situ menunjukkan saya punya usus tu, dalam usus tu dah banyak toksin. So kalau saya tak buang benda tu, silap-silap hari bulan saya pun boleh kena kanser perut. Kan. So SKV ni dia punya fasa dia adalah first kali you nak hidup sihat, you kena make sure usus you tu bersih. Even Nabi Muhammad sendiri pun, Rasulullah sendiri pun, dia pernah keluarkan hadis. Dia kata punca penyakit datangnya daripada usus kita. So untuk kita make sure kita hidup sihat, tak ada masalah apa semua, kita kena make sure kita cuci kita punya usus. So masa zaman Nabi dulu, dia orang menggunakan satu tumbuhan lah, teh sena kan. Saya pun pernah minum. Kalau you minum teh sena tu memang you akan cirit-birit lah. Cuma tak sedap lah, macam kita minum air rumput kan, tak sedap. So tak kisahlah you nak detox pakai apa pun, yang penting you kena cuci you punya usus. So macam SKV ni dia ada satu produk nama dia Nutrel. So kalau you minum tu, macam saya minum Nutrel tu, hari pertama 5 kali saya cirit. 5 kali saya cirit kan. Cirit tu memang tarik tu hancur gila, busuk gila kan. Memang, tapi memang best lah. Lepas kita membuang tu, memang rasa lega. Perut pun kempes kan. So kalau you dekat sini, you ada masalah, you tengok perut you buncit apa semua, lepas tu you ada masalah berat badan, lepas tu you selalu gatal-gatal, and then you mudah jatuh sakit kan. Maknanya usus you tu kotor. Kalau you tak buang benda tu, you tak cuci you punya usus, silap-silap hari bulan boleh kena kanser. Alright. So make sure fasa pertama adalah you kena cuci you punya usus dulu. Cuci you punya usus. Okay. Dia kalau you kena kencing manis pun semua, bukannya you makan ubat, makan suplemen, tak. You kena make sure usus you tu bersih dulu. Sebab apa? Kalau you ada penyakit kan, you makan ubat, you makan suplemen apa semua, tapi dekat usus you tu kotor, banyak kerak najis. So ubat-ubat tu tak boleh nak diserap. So dia berkumpul je kat situ lah. So first kali kita cuci kita punya usus. Bila usus kita dah bersih, bila kita makan suplemen ke ubat ke, barulah benda tu boleh diserap. Sebab apa? Fungsi usus kita adalah untuk menyerap apa yang kita makan. Tapi kalau usus tu kotor, you makan lah banyak mana pun tak jalan lah. Okay. So SKV ni fasa pertama you kena ingat, fasa detoxification. Dekat luar sana ada banyak produk-produk untuk cuci usus kan, apa semua. Tapi SKV ni produk dia sedap. Dia rasa macam buah apple. Saya tak boleh nak tunjuk kat sini. Kalau saya tunjuk, nanti TikTok akan end saya punya live. Saya banyak kali saya tunjuk je produk terus kena end.
Okay, kalau you nak tahu apa produk dia, you WhatsApp saya. Okay, macam mana nak cuci usus? So macam SKV, dia ada satu produk nama dia Nutrell. You minumnya Nutrell tu, dia dalam bentuk sachet. Saya tak boleh nak tunjuk sini. Kalau saya tunjuk memang kena ban saya punya video ni. Saya pun heran. Kalau you nak, you WhatsApp saya. Macam mana you nak WhatsApp? You klik dekat bio. Alright. So Nutrell dia warna hijau. Dia dalam bentuk serbuk. You bancuh, letak air sejuk, and then you goncang, you minum. Biasa saya suka minum pagi lah. Minum pagi, petang tu memang you akan flush lah. Memang akan buang. Kalau you minum malam, pagi esoknya akan membuang. Saya hari pertama saya minum Nutrell, ya Allah, 5 kali saya cirit tu memang tahi banyak gila. Tahi hancur, berusus gila. Memang maknanya saya punya usus tu kotor gila. Lepas tu esok saya minum lagi, cirit lagi, minum lagi. Saya minum seminggu memang hari-hari cirit. Maknanya banyak gila lah. Dia cuci kita punya usus kan. Alright. Lepas tu tapi macam Nutrell ni, saya hari-hari saya minum. Kadang-kadang miss lah, 2-3 hari saya minum. Tapi bila saya makan banyak, lepas tu saya nampak rasa macam perut tu rasa macam sengkak lah. Saya minum Nutrell, memang dia akan detox, dia akan flush. Tu yang seronok tau. Macam sekarang ni saya travel. So pagi tadi saya minum, petang nanti saya akan membuang. Saya melantak ikan bakar lah apa semua kan. So memang very good. And then macam saya, bila saya start amalkan produk SKV, saya punya kesihatan alhamdulillah makin okey. Saya tadi berjalan daripada sana sampai sekarang ni, saya bercakap. Biasa umur saya umur 42, memang orang dah pancit dah. Saya alhamdulillah okey. Cuma minum air je. Minum air saja. Saya punya tenaga makin okey. Dulu saya cepat penat, saya mudah jatuh sakit, tak larat apa semua kan. Umur 40 memang tak larat. Kita nak exercise pun dah tak larat. Tapi sekarang ni alhamdulillah saya punya stamina makin okey. Kalau you umur 40, stamina you makin steady kan. You faham je kan. Nak buat anak lagi pun boleh lagi. Nak tambah bini pun boleh lagi kan. Tapi tak ada lah kan. Tapi biasa lelaki umur 40 kebanyakan dah tak larat dah. 30 pun dah macam dah lembik kan. Sebab apa? Cara pemakanan kita makan benda-benda yang tak sihat. Alright. Umur 40 biasanya ada yang dah mati pucuk dah. Tapi saya alhamdulillah steady lagi kan. So macam SKV ni, dia nak customer dia tu hidup sihat, tanpa perlu bergantung pada ubat. So dia just makan suplemen je. Alright. Okay, masuk yang fasa kedua. Fasa kedua adalah fasa pemulihan. Okay, produk dia nama dia Phytech. Okay, Phytech ni saya nak bagi you faham macam mana fungsi Phytech ni. Saya cerita ada satu story. Ada customer ni sebenarnya dia bukannya customer pun. Dia punya kakak dia tu memang menggunakan Phytech. So brother ni, saya tak ingat nama dia. Ni memang real story. So orang ni dia memang tak jaga makan. Dia ni bujang tau, tak kahwin, tapi umur dah 50 lebih kan. Dia bujang tak kahwin. So dia suka minum teh tarik, dia suka makan roti canai, dia suka kira makan benda-benda yang tak sihat lah kan. And then dia memang ada masalah kencing manis. Cuma bila dia jumpa doktor cakap kena makan ubat kencing manis. Dia pun kadang-kadang makan, kadang tak makan. And then dia just amalkan gaya hidup lah. Makan benda manis kan, benda-benda yang membuatkan dia kencing manis kan. So ada sekali tu, bila usia dia meningkat, bila dia pergi bekerja, kaki dia ni akan bengkak. Kaki dia akan bengkak kan. So bila kaki dia bengkak, dia terpaksa minta cuti lah. Cuti 2-3 hari. Okay, masuk balik kerja. Start kerja, kaki dia bengkak balik kan. Lepas tu cuti. Macam sebulan tu dia kata mungkin dia boleh kerja dalam 2 minggu je. 2 minggu lagi sakit kan. Sampai satu kali tu, tiba-tiba kaki dia tu dekat buku lali luka tau. Luka. Lepas tu dia pun minta cuti. And then pergilah jumpa doktor. Doktor pun bagi ubat. Tapi letak ubat tak lega. Lepas tu dia punya luka tu makin lama makin besar. Lepas tu dia pergi jumpa doktor kan. Doktor, saya dah makan ubat, saya dah sapu ubat ni, tapi luka ni tak lega lah. So doktor cek makin teruk lah. Sebab apa? Daging dia tu macam, kaki dia tu makin buruk tau. So lalas doktor cakap, tak boleh ni, kita kena potong kaki you. So dia bila dia dengar,
Dia kerja biasa je, bujang tak kahwin lagi. Tiba-tiba kaki dia tu luka. And then luka tu merebak. Makan ubat tak lega, sapu ubat tak lega kan. Lalah doktor cakap tak boleh, kena potong sebab kaki dia dah start buruk lah. Ada tak kat sini yang ada family yang ada kencing manis? Ada tak dekat sini yang family dia yang kaki dah kena potong? So brother ni memang real story. So doktor cakap okay, tak boleh, kena potong kaki. So that's why kalau you tak jaga apa yang you makan, you tak amalkan gaya hidup sihat, memang akan kena potong kaki. Kan? Ada tak kat sini sesiapa yang ada masalah kencing manis atau family dia, mak ayah dia? Mak saya kencing manis. Mak saya dia kencing manis, lepas tu dia kena stroke, lepas tu meninggal. Ataupun you ada kencing manis, kan? Dia kencing manis ni, dia berkait rapat lah. Dia kencing manis. Kalau you kencing manis, confirm you gemuk. Kalau you kencing manis, confirm you ada masalah jantung. Kalau you kencing manis, confirm you ada masalah darah tinggi. Kalau you kencing manis, confirm you ada masalah buah pinggang. Kencing manis ni, dia antara core dia, and then dia akan ada lagi dia punya komplikasi-komplikasi dia. So daripada kencing manis tu, dia akan ada banyak lagi. Alright, kalau you tak settle benda ni, sama ada you kena stroke, macam arwah mak saya, dia kencing manis, stroke. Bila stroke tu memang tak boleh apa, berak kena orang cuci, kencing kena orang cuci, mandi kena orang cuci kan. Sangat bahaya. Sangat bahaya kan. Alright, ada ke lagi yang menonton saya punya live ni? Kan? Kalau you nak jadi agent, kalau you nak beli produk, you boleh WhatsApp saya. You klik dekat bio. Alright. So brother ni pun, dia terkejut lah, Ya Allah, kenapa ni? Macam mana ni? Apa salah aku, apa dosa aku? Tiba-tiba nak kena potong kaki kan. Dia elok je kerja. Kerja, tiba-tiba kaki dia luka. Lepas tu doktor decide untuk potong kaki. And then dia memang murung gila. Lepas tu kakak dia ni memang menggunakan produk SKV. So kakak cakap, adik try lah ambil Phytech ni, cuba minum, manalah tahu kaki tu boleh sembuh kan. So yang adik dia ni, dah doktor cakap nak kena potong kaki kan. Tak apa kak, dia pun minum lah Phytech kan. Minum Phytech tu, dia sempat minum 2 botol. Lepas tu apa yang berlaku lepas dia minum Phytech tu, dia punya daging dekat luka dia tu start tumbuh balik. Tumbuh kan. So dia macam setiap beberapa hari dia kena pergi jumpa doktor. Doktor kena cuci lah luka dia kan. Lepas tu doktor terkejut, saya tengok luka you ni makin lama makin sembuh kan. So dia pun terkejut kan. Sebab apa? Setiap kali buka je daging tumbuh. So luka tu makin lama makin kecil kan. Lah doktor cakap, kalau macam ni tak payah potong lah. Tak payah potong kaki dia. So dapat selamat. So Phytech ni fungsi dia adalah untuk repair sel. Tapi untuk repair kita punya sel badan ni, kita kena make sure usus kita ni bersih dulu. Kalau usus you kotor, you makan lah, you minum lah Phytech, dia tak ada kesan. Sebab apa? Usus tu tak boleh nak serap. Phytech ni diperbuat daripada buah-buahan. And then produk SKV ni memang lulus KKM. Sebab apa? Founder dia tu adalah doktor. Alright. Lepas tu masuk fasa yang ketiga. Bila you dah cuci you punya usus, you dah minum suplemen, and then suplemen tu dah start repair you punya sel kan. So you nak make sure you kekal remaja, kekal anti-aging lah kan. You nak make sure you punya kulit cantik apa semua kan. You nak ni. So masuklah fasa yang ketiga adalah fasa peremajaan. So SKV dia produk dia nama dia Radiant. So kalau you minum tu, mata you jadi terang, kulit you jadi cantik kan. You ada tenaga, and then kalau you ada sakit lutut, InsyaAllah boleh settle. Sebab apa? Radiant ni dia ada collagen. So very good. Saya pun makan collagen tu, memang bila saya minum waktu malam, pagi tu memang rasa segar je, boleh bangun pagi kan. Memang best. Lepas tu fasa yang keempat adalah fasa penstabilan. Tapi yang ni untuk produk untuk perempuan je lah. Kalau macam perempuan umur 30-40 kan, dia punya hormon tu dia dah drop. So itu yang kendur lah, longgar lah apa semua kan. So kalau perempuan dia makan produk ni, nama dia Reverse, so dia akan kembali menjadi anak dara. So isteri saya pun makan, alhamdulillah umur 40 steady lagi. So sebelum ni dia macam dari segi
nak bersama tu macam dia dah tak ada mood lah. Macam dah nak monopol lah. Tapi bila guna River ni, so dia kira dia seronok lah. Bila bersama seronok. Kalau tidak umur 40 mostly dah, kalau perempuan ni mati putih lah, kalau lelaki mati pucuk. So alhamdulillah kita dari segi kesihatan, dari segi batin pun semua alhamdulillah, dari segi kewangan pun okey. Alright, so saya pun dah lama ni. Kalau you berminat nak tahu tentang produk, nak jadi ejen pun semua, you WhatsApp saya, nanti saya bagi info. Okey, saya rasa itu saja untuk hari ini. Thank you very much. Bye bye. Assalamualaikum.